Latihan catering sihat merupakan latihan yang disasarkan kepada pengusaha dan pengendali makanan. Ia merupakan latihan yang sangat berbeza dan istimewa kerana peserta akan didedahkan dengan pengetahuan dan cara menyediakan makanan sihat. Dengan menghadiri latihan ini, anda dapat membantu pelanggan mengamalkan makan secara sihat ketika makan di luar serta dapat memberi nilai tambah dalam perkhidmatan anda. Anda juga dapat membantu mengurangkan beban penyakit berkaitan pemakanan di Malaysia. Semua peserta perlu mengikuti 2 unit latihan untuk melayakkan anda menerima sijil iaitu Unit A, makan secara sihat dan Unit B, penyediaan hidangan sihat. Objektif utama Unit A adalah supaya para peserta dapat mempelajari status pemakanan rakyat Malaysia, kesan-kesan pengambilan gula, garam dan lemak yang berlebihan kepada kesihatan, konsep panduan diet Malaysia, piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia, prinsip penyajian hidangan sihat, peranan pengendali makanan dalam pencegahan penyakit berkaitan pemakanan. Status pemakanan rakyat Malaysia dilihat semakin membimbangkan. Berdasarkan data daripada World Health Organisation WHO tahun 2011, Malaysia mempunyai prevalen berlebihan berat badan tertinggi berbanding negara-negara lain di Asia Tenggara iaitu 44.2%. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity National Health and Morbidity Survey NHMS yang dijalankan di kalangan dewasa pada tahun 1996 hingga 2019 juga menunjukkan tren peningkatan berlebihan berat badan dan obesiti. Penyakit diabetes dan hiperkolesterolemia juga menunjukkan tren peningkatan dalam tempoh tersebut. Selain itu, 30% rakyat Malaysia dewasa menghidap hipertensi pada tahun 2019. Dewasa Malaysia juga didapati tidak mengamalkan amalan pemakanan sihat. Mengikut kajian, hanya 5.1% dewasa mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan yang mencukupi. Selain itu, 1 daripada 2 dewasa didapati mengambil lemak dan garam yang tinggi. Contohnya, mengambil makanan bergoreng, bersantan serta makanan terproses dengan kerap. Kita lihat pula kekerapan rakyat Malaysia makan di luar. Kajian menunjukkan lebih separuh daripada rakyat Malaysia iaitu 64.1% sekurang-kurangnya sekali makan di luar setiap hari. Oleh itu, pengendali makanan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan persekitaran yang menyokong pemakanan sihat. Pengendali makanan berperanan mengurangkan kejadian penyakit tidak berjangkit di kalangan masyarakat. Kesan-kesan pengambilan gula, lemak atau minyak dan garam berlebihan kepada kesihatan. Pengambilan gula, lemak dan minyak yang berlebihan boleh membahayakan kesihatan. Ia akan menyebabkan berat badan seseorang bertambah sekiranya makanan tersebut diambil dalam kuantiti yang banyak, di samping kurangnya aktiviti fizikal untuk membakar kalori yang berlebihan. Amalan pengambilan makanan tinggi gula, lemak dan minyak dalam tempoh yang lama ini akan menyebabkan berlakunya berlebihan berat badan dan obesiti. Keadaan ini amat merisaukan kerana berat badan berlebihan atau obesiti merupakan salah satu risiko utama yang menyebabkan penyakit kronik seperti diabetes, kanser, penyakit jantung, strok dan hipertensi. Pengambilan gula yang berlebihan juga boleh menjejaskan kesihatan gigi. Kehadiran makanan manis yang berterusan di dalam mulut akan mewujudkan persekitaran mulut yang berasid. Asid tersebut akan melarutkan mineral dari permukaan gigi dan menyebabkan karies gigi.
keadaan akan menjadi lebih buruk lagi sekiranya seseorang itu tidak menjaga kesihatan gigi. Kesan-kesan pengambilan garam berlebihan. Pengambilan garam berlebihan dalam badan menyebabkan cecair dalam badan seseorang terkumpul dan membebankan buah pinggang serta menyebabkan berlakunya kegagalan buah pinggang. Ia juga boleh meningkatkan risiko penyakit tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Serat. Serat merupakan antara komponen utama dalam pemakanan sihat. Serat membantu mengurangkan risiko penyakit. Contoh, makanan tinggi serat adalah sayur-sayuran, buah-buahan, roti bijirin penuh, beras perang dan capati. Terdapat banyak faedah pengambilan makanan tinggi serat. Antaranya, ia membantu mengimbangkan kandungan gula dalam darah dengan melambatkan proses penyerapan gula dalam darah. Selain itu, serat juga membantu dalam pengurusan berat badan dengan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Bagi kesihatan jantung, serat membantu mengawal tahap kolesterol dalam badan. Manakala untuk kesihatan usus, serat bertindak sebagai pelawas iaitu menyokong kelancaran proses pencernaan dengan membantu menggerakkan bahan dalam usus. Panduan diet Malaysia. Topik seterusnya adalah memahami konsep panduan diet Malaysia. Panduan diet Malaysia diterbitkan oleh Bahagian Pemakanan KKM. Saranan pemakanan sihat dalam panduan ini disampaikan melalui 14 mesej utama. 11 daripadanya boleh dilaksanakan oleh pengendali makanan bagi memastikan rakyat Malaysia mengamalkan pemakanan sihat semasa makan di luar. Menyediakan pelbagai jenis makanan daripada 5 kumpulan makanan dalam piramid makanan Malaysia. Mesej utama panduan diet Malaysia ini boleh dilaksanakan oleh pengendali makanan semasa menyediakan makanan kepada pelanggan. Pastikan anda menggunakan pelbagai jenis makanan daripada kesemua aras dalam piramid makanan Malaysia 2020. Terdapat 5 kumpulan makanan dalam piramid makanan Malaysia 2020. Pada dasarnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan yang menunjukkan pengambilan yang paling banyak. Kita perlu mengambil lebih daripada 3 sajian sayur-sayuran dan 2 sajian buah-buahan setiap hari. Seterusnya, pada aras kedua adalah sumber karbohidrat seperti nasi, bijirin, produk berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. Kita perlu mengambil 3 hingga 5 sajian daripada kumpulan makanan ini untuk sehari. Seterusnya, aras ketiga pula sumber protein seperti ikan, 1 sajian, ayam atau telur atau daging, 1 hingga 2 sajian dan legum, 1 sajian. Dalam aras yang sama juga, terdapat susu dan produk tenusu dan jumlah sajian yang perlu diambil adalah sebanyak 2 sajian untuk sehari. Dan pada puncak aras pula, makanan seperti lemak, minyak, gula dan garam yang kita perlu hadkan pengambilannya setiap hari. Saranan pengambilan air kosong adalah sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Bagi memudahkan kita mengamalkan dan menyediakan pemakanan sihat kepada pelanggan, gunakan konsep pinggan sihat Malaysia #suku-suku separuh untuk merancang hidangan yang akan disediakan. Konsep #suku-suku separuh amat mudah untuk dilaksanakan. Secara visualnya, bahagikan pinggan anda kepada 3 bahagian. Suku diisi dengan karbohidrat seperti nasi atau roti atau mi atau capati dan sebagainya. Suku lagi adalah protein dan separuh pinggan diisi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Pastikan anda menggunakan konsep ini semasa menghidang makanan. Mudah kan? Konsep pinggan sihat Malaysia boleh digunakan dalam kesemua hidangan masakan. Contohnya seperti capati dan nasi lemak. Hidangan nasi putih dengan ikan panggang dan sayur. Hidangan nasi ayam.
Semasa kita memasak bihun sup atau nasi goreng, kita tetap boleh mengamalkan konsep ini. Tingkatkan jumlah dan jenis sayur-sayuran dalam hidangan tersebut. Untuk mencapai mesej pertama panduan diet Malaysia, pengendali disarankan menyediakan pelbagai jenis makanan. Hidangkan makanan daripada semua kumpulan makanan iaitu sayur-sayuran, buah-buahan, karbohidrat, protein, susu dan hasil tenusu. Menggunakan konsep pinggan sihat Malaysia dalam penyediaan hidangan berbungkus atau pre-plated individu. Menjual buah-buahan segar. Kedua, menyediakan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan dalam hidangan yang disediakan. Sayur-sayuran dan buah-buahan memberikan banyak kebaikan kepada kesihatan. Ia merupakan sumber vitamin, mineral, serat dan antioksida. Kandungan zat-zat berkenaan dapat membantu mengurangkan risiko seseorang daripada mendapat penyakit jantung dan kanser. Pelbagaikan pilihan sayur-sayuran dan ulam-ulaman. Pilihlah sayur-sayuran yang berlainan warna untuk nutrien yang berlainan. Pelbagaikan juga pilihan buah-buahan segar. Saranan pengambilan buah-buahan bagi dewasa ialah sebanyak 2 sajian sehari. Slide ini menunjukkan saiz bagi satu sajian buah-buahan. Jambu batu, 1 potongan besar, 8 biji anggur saiz kecil, pisang berangan saiz sederhana, 1 biji apel saiz sederhana, 1 potong betik, 1 biji mandarin atau oren saiz sederhana. Berapa banyak sajian buah-buahan yang perlu diambil? Ya, 2 sajian sehari. Kita disarankan untuk mengambil sekurang-kurangnya 3 sajian sayur-sayuran sehari. 1 sajian sayur-sayuran adalah bersamaan dengan 1/2 cawan sayuran hijau berdaun yang dimasak bersama batang, contohnya sayur kangkung. 1 cawan ulam, 1/2 cawan sayur buah yang dimasak seperti terung. Ingat, anda perlu ambil sekurang-kurangnya 3 sajian sayur-sayuran sehari. Bagi mencapai mesej ini, pengendali makanan disaran untuk turut menghidangkan sayur-sayuran setiap kali menyediakan hidangan. Menghidang buah-buahan sebagai pemula hidangan starter bagi hidangan dom atau serve. Antara tips yang boleh dibuat adalah menghidangkan sekurang-kurangnya 30% sayur-sayuran daripada jumlah lauk pauk yang dihidangkan. Contohnya, sekiranya anda menghidangkan 10 lauk, pastikan 3 daripadanya adalah sayur-sayuran. Menyediakan pelbagai jenis pilihan sayur-sayuran atau ulam-ulaman dan buah-buahan. Jangan memotong sayur terlalu halus. Menghadkan penyediaan sayur-sayuran bersantan. Memasak sayur tidak terlalu lama dan pastikan ulam yang disediakan tidak layu. Hadkan penggunaan minyak semasa menggoreng sayur. Mengasingkan garam, serbuk asam, petis dan kicap semasa menghidangkan buah-buahan. Dengan berbuat demikian, kita dapat memberi pilihan kepada yang tidak mahu menambahnya untuk mengurangkan pengambilan garam. Mesej seterusnya adalah menyediakan nasi, bijirin lain, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. Kumpulan makanan ini adalah penting sebagai sumber karbohidrat kerana ia membekalkan tenaga kepada badan. Selain daripada karbohidrat, kumpulan makanan ini turut membekalkan protein, vitamin dan mineral. Anda juga perlu memberi keutamaan untuk menghidangkan produk bijirin penuh. Kita perlu mengambil 3 hingga 5 hidangan kumpulan makanan ini sehari. Slide ini menunjukkan contoh-contoh satu saiz sajian tersebut iaitu 1 cawan nasi, 2 keping roti sama ada roti putih maupun roti bijirin penuh, 1 cawan mi atau kuih tiaw atau laksa, 1/2 cawan bihun, 2 biji ubi kentang, setengah keping capati. Pengendali makanan disarankan
membantu meningkatkan pengambilan produk berbijirin penuh pelanggan anda dengan menyediakan sekurang-kurangnya satu hidangan tinggi serat seperti roti bijirin penuh dan nasi beras perang. Bagi hidangan nasi beras perang, anda boleh campurkan separuh beras nasi putih dengan separuh beras nasi beras perang bagi mengurangkan perbezaan rasa yang ketara supaya pelanggan dapat menerimanya dengan lebih baik. Mesej seterusnya adalah menyediakan ikan, ayam, telur, daging dan legum dalam jumlah yang sederhana. Ikan, ayam, telur, daging merupakan sumber protein yang berkualiti tinggi. Makanan sumber protein seperti ikan, ayam dan daging juga membekalkan vitamin dan mineral seperti vitamin B, zat besi, zinc dan magnesium. Jangan lupa untuk menghidangkan legum seperti kacang dal, tempe, tauhu dan kacang soya. Ia juga membekalkan protein dan serat. Kita perlu mengambil satu sajian ikan dan 1 hingga 2 sajian ayam atau telur atau daging sehari. Contoh saiz bagi satu sajian adalah 1 ketul ayam, 1 potong ikan, 1 ekor ikan kembung, 1 ketul daging, 2 biji telur grade A, 2/3 cawan ikan bilis tanpa kepala. Untuk legum, kita perlu mengambil 1 sajian setiap hari. Penting untuk mengambil legum kerana ia merupakan sumber protein yang rendah lemak. Legum juga tinggi serat, hampir bebas daripada lemak tepu dan tidak mengandungi kolesterol. Ianya juga mengandungi vitamin, mineral dan antioksida yang membantu mencegah kanser dan penyakit jantung. Slide ini menunjukkan contoh-contoh 1 saiz sajian legum. 1 cawan kacang kuda atau dal, 2 keping tempe, 1/1/2 cawan kacang hijau atau kacang panggang dalam tin, 1/1/2 keping tau kuah atau tauhu. Bagi mengamalkan mesej ini, pengendali makanan disarankan untuk menyediakan hidangan dengan pelbagai kaedah masakan seperti merebus, mengukus dan memanggang. Menyediakan hidangan bergoreng yang tidak terlalu berminyak seperti menggunakan tisu penyerap untuk menyerap minyak. Menyediakan sekurang-kurangnya 1 menu berasaskan legum setiap hari. Menyediakan hidangan ayam tanpa kulit dan daging tanpa lemak. Mesej seterusnya adalah menghidangkan susu dan produk tenusu seperti keju dan yogurt. Susu dan produk tenusu adalah sumber kalsium yang mudah diserap oleh badan. Selain kalsium, susu dan produk tenusu juga membekalkan protein, vitamin dan mineral. Kenali jenis susu. Secara amnya, susu dapat dibahagikan kepada 3 jenis iaitu susu skim, susu rendah lemak dan susu penuh krim. Setiap jenis susu mempunyai perbezaan dari segi kandungan lemak, kalori dan karbohidrat. Susu skim mempunyai kurang daripada 1% lemak dan membekalkan 90 kalori bagi setiap 250 ml. Susu rendah lemak mempunyai 2% lemak dan membekalkan 125 kalori bagi setiap 250 ml. Susu penuh krim mempunyai lebih daripada 2% lemak dan membekalkan 145 kalori bagi setiap 250 ml. Jadilah bijak dalam memilih susu yang bersesuaian. Kita disarankan untuk mengambil 2 sajian susu dan produk tenusu. Slide menunjukkan contoh-contoh 1 sajian. 1 cawan susu rendah lemak, 2 cawan yogurt tanpa perisa, 4 sudu makan susu tepung, 2 keping keju. Dengan itu, pengendali makanan disarankan untuk menyediakan pilihan susu rendah lemak atau skim bagi minuman yang disediakan kepada pelanggan. Menggunakan susu dalam resepi makanan, contohnya menyaluti donat dengan susu menggantikan gula. Mesej seterusnya adalah mengurangkan pengambilan makanan yang tinggi lemak dan hadkan pengambilan lemak tepu.
Lemak mengandungi kandungan kalori atau tenaga yang tinggi. Kandungan tenaga dalam lemak yang tinggi ini menyumbang kepada berlebihan berat badan. Selain itu, lemak tepu dan lemak trans boleh meningkatkan kolesterol darah. Kolesterol darah yang tinggi boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Pengendali makanan disarankan untuk mengehatkan penggunaan makanan tinggi lemak seperti santan dalam penyediaan makanan. Mengehatkan penyediaan makanan dengan kaedah menggoreng kerana ia boleh meningkatkan kalori makanan. Memastikan lemak dan minyak dikurangkan daripada makanan sebelum menghidang. Contohnya, menyedok keluar minyak berlebihan daripada kuah. Memastikan minyak masak untuk menggoreng dengan kaedah deep fry tidak digunakan lebih daripada 3 kali. Mengehatkan penyediaan organ dalaman kerana organ dalaman mengandungi kolesterol yang tinggi. Buang kepala ikan bilis dan udang sebelum memasak. Ini kerana kepala ikan bilis dan udang mempunyai kandungan kolesterol tinggi. Berikutnya adalah mesej untuk menyediakan makanan yang kurang garam, sos dan penambah perasa. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu garam. Garam terdiri daripada natrium dan klorida. Ia juga terdapat dalam bentuk lain seperti monosodium glutamat, MSG dan sodium benzoat. Natrium ialah mineral penting yang diperlukan setiap hari tetapi dalam jumlah yang kecil. Anda perlu ingat, pengambilan garam tidak boleh melebihi 1 sudu teh iaitu 5 gram sehari. Mari kita meneliti kandungan garam dalam makanan kegemaran rakyat Malaysia. Lihatlah betapa tingginya kandungan garam dalam cencaluk, ikan masin, keju, belacan, jeruk, perisa, kicap, sos, makanan dalam tin dan telur masin. Berhati-hati ya dalam menghidangkan makanan ini kepada pelanggan anda. Bermula tahun 2021, semua garam yang berada di pasaran merupakan garam yang telah ditambah dengan zat iodin. Pelaksanaan pengiodinan garam di Malaysia ini dapat membantu meningkatkan iodin di kalangan masyarakat bagi mencegah gangguan akibat kekurangan iodin seperti hypothyroidisme, goiter, iaitu pembengkakan luar biasa pada kelenjar tiroid, komplikasi kepada wanita hamil dan sebagainya. Zat iodin diperlukan oleh tubuh untuk mengawal atom metabolisme pembesaran dan perkembangan tubuh. Ia berfungsi untuk membentuk hormon tiroid dan triiodtyronin oleh kelenjar tiroid. Zat iodin tidak boleh dihasilkan oleh badan. Oleh itu, ia perlu diambil daripada makanan. Iodin ditambah dalam garam kerana garam merupakan bahan makanan asas dan diambil oleh semua peringkat usia dalam kuantiti yang sedikit yang boleh membantu memenuhi keperluan pengambilan harian iodin seseorang. Cara memasak menggunakan garam beriodin. Garam beriodin mudah meruap. Oleh itu, pengendali makanan perlu tahu cara mengendalikannya dengan betul. Masak lauk seperti biasa dan pastikan garam beriodin hanya dimasukkan selepas api dimatikan. Kemudian, tutup periuk atau kuali tersebut bagi mengurangkan iodin meruap. Selain itu, garam beriodin juga perlu disimpan di dalam bekas kedap udara, kering dan jauh daripada kawasan berhaba tinggi serta sejuk melampau. Dalam mesej ini, pengendali makanan disarankan untuk mengurangkan penggunaan garam dan perasa seperti MSG, sos dan cube. Pastikan kuantiti garam dikurangkan sekiranya anda menggunakan MSG dalam masakan. Sentiasa menggunakan perasa makanan semula jadi seperti bawang, serai, daun kari, kulit kayu manis, cengkeh dan bunga lawang. Rendamkanlah makanan kering seperti ikan bilis dan udang kering di dalam air bagi mengurangkan kandungan garam sebelum ia digunakan. Baca panel maklumat pemakanan pada label makanan untuk mengetahui kandungan garam sebelum membelinya. Mesej seterusnya adalah sediakan makanan dan minuman yang rendah kandungan gula. Gula merupakan karbohidrat ringkas yang membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap oleh tubuh.
Gula juga boleh didapati secara semula jadi dalam makanan termasuk dalam susu, buah-buahan dan sayur-sayuran. Gula wujud dalam makanan dengan pelbagai nama, contohnya laktosa, fruktosa, madu, corn syrup, caramel dan banyak nama lagi. Minimumkan penggunaan gula kerana pengambilan yang berlebihan boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti diabetes dan kanser. Negara kita memang terkenal dengan pelbagai kuih muih. Tahukah anda berapa banyak gula tersembunyi dalam kuih muih tersebut? Satu potong bingka ubi sahaja mengandungi 5 sudu teh gula, lepat pisang mengandungi 3 sudu teh gula, seri muka mengandungi 2 sudu teh gula, kuih koci mengandungi 2 sudu teh gula, donat pula mengandungi 2 sudu teh gula, kuih onde-onde pula 2 sudu teh gula dan kuih keria mengandungi 3 sudu teh gula. Dengan meneliti mesej ini, pengendali makanan disarankan untuk menyediakan air kosong atau pilihan minuman rendah gula kepada pelanggan, mengasingkan gula dan susu dalam minuman panas yang disediakan. Misalnya, semasa menghidangkan kopi, asingkan gula dan susu semasa menghidangkannya kepada pelanggan. Mengurangkan penggunaan gula dalam masakan seperti sambal dan gulai. Mengurangkan penyediaan makanan yang berkrim atau bersalut gula. Menyediakan pilihan kuih muih yang rendah gula, contohnya kuih apam. Mesej seterusnya adalah menyediakan air kosong setiap masa. Air adalah sangat penting untuk badan kita. Air adalah komponen utama yang terkandung dalam tubuh manusia di mana 70% badan kita terdiri daripada cecair. Air membantu dalam proses pencernaan, penyerapan zat makanan, pengangkutan dan perkumuhan toksin dalam badan. Oleh itu, penyediaan air kosong setiap masa dapat menggalak pengambilan air di kalangan pelanggan. Pengambilan air kosong yang disarankan adalah sebanyak 6 hingga 8 gelas, iaitu 1.5 hingga 2 liter sehari. Dalam mesej penyediaan air ini, pengendali makanan disaran untuk mempromosikan air kosong seperti menghidang air kosong secara percuma kepada pelanggan. Mesej seterusnya adalah berkaitan keselamatan makanan, iaitu pengendali makanan perlu memastikan penyediaan makanan dan minuman yang selamat dan bersih. Tahukah anda penyakit bawaan air dan makanan berpunca daripada kuman dan toksin yang terbentuk di dalam makanan atau minuman yang disediakan secara tidak bersih? Kejadian ini dapat dielak dengan menyimpan dan menyediakan makanan dengan betul, memasak dengan sempurna dan mengendali makanan dengan bersih. Dengan itu, pengendali makanan disarankan untuk mengamalkan kebersihan dan keselamatan semasa menyedia dan menghidang makanan dengan memakai penutup rambut, memastikan kuku dipotong pendek, memakai apron semasa memasak dan mencuci tangan dengan sabun setiap kali ke tandas. Mesej seterusnya adalah baca maklumat pemakanan pada label produk makanan. Dengan membaca label makanan, ia dapat membantu pengendali makanan menyediakan makanan yang lebih sihat. Pengendali makanan dapat membezakan kandungan pemakanan antara pelbagai jenama makanan, terutamanya dari segi kandungan kalori, lemak, gula dan garam. Untuk membantu anda mendapatkan maklumat produk dengan lebih cepat, anda boleh merujuk kepada logo pilihan lebih sihat HCL yang terdapat pada label hadapan bungkusan produk. Produk yang mengandungi logo ini menunjukkan bahawa produk tersebut adalah lebih sihat berbanding produk lain dalam kategori yang sama. Dengan mesej tersebut, pengendali makanan disaran untuk membaca label sebelum membeli produk makanan, memberi keutamaan kepada produk yang mempunyai label logo pilihan lebih sihat atau HCL semasa membeli produk makanan. Topik seterusnya adalah 9 prinsip penyajian hidangan sihat. Prinsip-prinsip ini hendaklah dilaksanakan semasa anda menyedia dan menghidang makanan kepada pelanggan, sama ada semasa di premis makanan atau jamuan atau mesyuarat atau kursus dan sebagainya.
Prinsip pertama adalah sediakan air kosong sepanjang majlis. Anda boleh hidangkan air kosong sama ada secara free flow atau menyediakan jug di atas meja dan sebagainya. Prinsip kedua, sajikan susu dan gula secara berasingan bagi minuman panas seperti kopi dan teh. Elakkan penggunaan susu pekat manis atau krima bukan tenusu. Dengan cara ini, anda telah memberikan pelanggan anda untuk membuat pilihan sendiri dalam penyediaan minuman panas kegemaran mereka. Kenali susu dalam tin. Adakah ia benar-benar mengandungi susu dan bagaimana pula dengan kandungan gulanya? Susu pekat manis iaitu sweetened condensed milk ialah susu yang telah disejat sebahagian airnya atau dicampur semula dengan konstituen susu dan ditambah gula. Susu isian pekat manis atau sweetened condensed milk pula ialah susu yang memenuhi semua standard bagi susu pekat manis kecuali kandungan lemak susu diganti dengan minyak sayuran atau lemak sayuran. Krima manis atau sweetened creamer ialah gabungan lemak atau minyak sayuran dengan gula atau apa-apa bahan pemanis lain, konstituen susu atau makanan lain untuk memaniskan dan memutihkan minuman. Krema bukan tenusu iaitu non-dairy creamer pula ialah hasil yang diperoleh daripada lemak sayuran dan karbohidrat yang sesuai dan boleh mengandungi makanan lain. Oleh itu, susu dalam tin dan krema bukan tenusu tidak digalakkan untuk dihidang. Prinsip ketiga adalah sajikan buah-buahan segar. Pastikan buah-buahan adalah yang segar dan bukan daripada tin. Prinsip keempat ialah sajikan sayur-sayuran untuk waktu makan utama iaitu sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Dengan cara ini, anda telah membantu rakyat Malaysia memenuhi saranan pengambilan harian bagi sayur-sayuran mereka. Prinsip yang kelima ialah sajikan lauk, buah dan kuih mengikut saiz sajian yang disarankan. Slide menunjukkan contoh untuk satu saiz sajian lauk, buah dan kuih. Bagi saiz satu sajian ayam, berat potongan adalah antara 80 gram hingga 120 gram bagi setiap potongan. Bagi saiz satu hidangan ikan, berat hidangan ialah antara 100 gram hingga 120 gram seekor. Saiz bagi hidangan buah-buahan adalah 6 hingga 8 hirisan atau potongan bagi setiap sajian. Bagi setiap hirisan atau potongan adalah 10 hingga 15 gram. Pastikan kuih dihidang dalam saiz yang sederhana dengan anggaran berat antara 30 gram hingga 50 gram sebiji. Prinsip yang keenam adalah menyedia dan mempamerkan label kalori pada setiap hidangan. Label kalori dipamer menggunakan cara yang bersesuaian dengan jenis hidangan yang dibuat iaitu hidangan individu, dom atau buffet. Label kalori boleh dipamer menggunakan pelekat kad menu atau buffet stand. Pemaparan label kalori ini dapat membantu pelanggan mengetahui nilai kalori makanan yang dihidang serta membantu mengawal pengambilan makanan mereka. Prinsip yang ketujuh, kurangkan gula, garam dan minyak dalam penyediaan makanan. Seperti yang telah disedia maklum, pengambilan gula, garam dan minyak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, penyakit jantung, hiperkolesterolemia dan sebagainya. Prinsip ke-8, elakkan penggunaan perasa dan pewarna tiruan dalam makanan mahupun minuman. Gunakan rempah ratus dan bahan semula jadi seperti daun pandan dan kunyit. Yang terakhir, prinsip ke-9 adalah tidak menghidang makanan diproses seperti daging burger, sausage, nugget, berbola ikan, kek ikan dan produk vegetarian diproses seperti ayam tiruan, ikan tiruan dan lain-lain. Makanan terproses ini mengandungi garam, gula, pewarna dan pengawet yang tinggi. Sebagai kesimpulannya, sebagai pengusaha dan pengendali makanan, anda haruslah sentiasa merancang penyediaan makanan seharian berdasarkan panduan Diet Malaysia, Piramid Makanan Malaysia dan Pinggan Sihat Malaysia. Mengurangkan penggunaan gula, garam dan lemak dalam makanan yang disaji. Menerapkan 9 prinsip penyajian hidangan sihat. Sebagai pengendali makanan,
anda memainkan peranan penting dalam pencegahan penyakit berkaitan dengan pemakanan. Sekian, terima kasih.